صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada followers Tabung Haji Travel, semoganya di bawah rahmat Allah, dalam kerinduan dan kehebaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin kita hampir dengan Ramadan al-Mubarak ini, semakin kita merindui pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pada penonton-penonton semua, pada hari ini Jumaat, ya, setelah tinggal 20 hari saja lagi untuk kita mendekati dan memasuki bulan yang sangat-sangat mulia dalam tahun-tahun yang ada dalam Islam. Masya Allah, dalam kerinduan itu semakin kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, makin kita kuat ibadat kita pada Rasulullah, pada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin rindu kita pada Rasulullah SAW. Pada hari Jumaat ini lagi kita nasihatkan, lagi kita peringatkan diri kita untuk banyak-banyak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Pakai wangi-wangi, pakai baju wangi, pakai baju cantik. Jangan lupa kita baca surah Al-Kahfi seperti surah ini yang disarankan pada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran secara langsung sekali lagi di segmen Niaga Tabung Haji Travel, dekat dengan pelanggan. Baik, hari ini saya tidak kesorangan dalam segmen Niaga Bicara Bersama Ustaz. Pada hari ini saya bersama Al-Fadhil Ustaz Aiman, ya, Ustaz Aiman Hadi, insya-Allah akan bersama dengan kita secara langsung bagi pengisian hari Jumaat kita hari ini. Dan insya-Allah jangan lupa untuk kita kongsi ilmu walaupun sepotong ayat. Ya, jangan lupa kita kongsi ilmu walaupun sepotong ayat. Hari ini bukan sepotong ayat ni, banyak ayat ni Rasulullah daripada Rasulullah yang Ustaz akan kongsikan bersama kita dalam segmen ini. Jangan lupa like dan share. Bagi yang first time yang melihat kita di platform ini, jangan lupa follow, ya, follow supaya dapat kita berkongsi ilmu bersama, yang mendapat info-info terkini jika nak tahu pasal kita punya umrah, pelancongan, haji, ya. Follow dan kita akan dapatkan info-info terkini daripada platform ini, insya-Allah. Okey, baik. Banyak dah coloteh awal ni pembukaan kita. Kita
Mohon agar semuanya dipermudahkan, dan hari ini kita ada sesi bersama Ustaz. Ustaz, apa khabar Ustaz hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah Ustaz. Saya bila tengok Ustaz berpakaian macam ni Ustaz, Masya Allah, lagi rindu kita, nampakkan kita kerinduan pada kita dengan pula suasana pohon-pohon kurma macam ni ya. Inilah gambaran pohon-pohon kurma yang sedang ranum. Yang boleh sudah hampir nak dituai. Dia selalunya pada bulan Ramadan lah, bulan-bulan masa musim panas boleh dituai. Agak kan? Kurma-kurma ni boleh dituai. Okey. Kalau untuk kita tahukan ni, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan share. Kalau nak tahu apa-apa info produk terkini kita, boleh pergi ke www.shopping.tts.com.my. Kalau ada tempahan, kalau seperti mana yang kita dalam maklum sebelum ini, boleh hubungi kita 019-289-7624, insya-Allah. Ya, baik. Hari ini kita akan lebih menceritakan pada tuan-tuan dan perempuan semua yang dirahmati Allah, ya, insya-Allah kita akan berkongsi sikit sirah Rasulullah, kenabian Rasulullah, dan pembukaan daripada pembukaan daripada kota Madinah Al-Munawwarah ini sehinggalah yang berkesempatanlah pada kita. Kalau ikutkan sirah Rasulullah ni banyak boleh kita kongsi ya. Tapi bila semakin kita sebut Rasulullah rasa nak menitik air mata ya. Selalunya bila pada musim-musim sekarang ini ya, musim-musim yang waktu ini kita mula dah ramai dah menunaikan umrah kan Ustaz ya. Ada yang juga daripada penonton-penonton kita mungkin ada yang yang mengamalkan menunaikan umrah sehingga sebulan Ustaz ya. Ya, betul. Ya, ada yang mengejarkan 40 hari berada di Madinah. Ini sedikit kita akan kupas. Lepas tu ada juga ya Ustaz yang mungkin memohon kita nak tengok sama ada ianya ada Islam ekstrim ataupun macam mana yang memohon sehingga meninggal di Madinah itu Ustaz. Adakah ia betul ataupun ini hadis sahih ataupun tak, ataupun boleh ke tidak sebenarnya kita memohon untuk meninggal di Madinah Al-Munawwarah ni Ustaz. Okey, insya-Allah kita akan kupas sebentar lagi. Jangan lupa like dan share, dan hari ini bersama dengan saya secara langsung insya-Allah ya. Insya-Allah. Okey, baik. Untuk soalan yang pertama Ustaz, perkongsian yang pertama, insya-Allah mohon Ustaz atas ilmu yang Ustaz dapat kongsikan pada kita semua penonton-penonton, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit asal perkembangan bumi Madinah Al-Munawwarah ini, dan daripada asalnya sehinggalah perkembangannya, dan atas kehebatan dan kerasulan Rasulullah SAW itu. Boleh tak Ustaz kongsikan sedikit? Baik, tafadhal Ustaz. Pertama-tama sekali saya ucapkan terima kasih kepada terngiang-ngiang cerita-cerita berkenaan dengan sejarah di bumi Madinah Al-Munawwarah ini. Cuma biasanya kita dengar mungkin cerita berkenaan dengan berkenaan tanah Uhud, dan juga di Badar Kubra, dan juga di kawasan-kawasan tertentu di bahagian bumi Madinah Al-Munawwarah ini Haji. Ada. Jadi ada cerita dan sejarah awal yang mungkin kita pernah dengar ataupun mungkin kita tak pernah dengar, terlepas pandang dan seumpamanya. Jadi saya ingin menceritakan sedikit sejarah awal, boleh je ya? Sejarah awal di bumi Madinah ini, yang mana bumi Madinah ini ada yang tersirat dari segi namanya tersendiri, sehingga kan adanya nama Madinah Al-Munawwarah itu sendiri Ustaz Haji. Okey. Yang pertama sekali saya ingin mengupas daripada kajian kitab di dalam kitab Al-Madinah Al-Munawwarah fi Tarikh fi Dirasah Asy-Syamilah, yang dikarang ataupun dikaji oleh seorang tokoh ulama, yang mana tokoh pengarang kitab Al-Madinah Al-Munawwarah fi Tarikh ini menceritakan di sebalik nama Madinah ini ada nama lain yang disebut dengan nama Yathrib, dan juga disebut dan diberikan pengesahan di dalam kitab tafsir yang disebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab At-Tabari, yang mengesahkan bahawa nama Madinah ini ada nama lain iaitu Yathrib. Disebutkan di dalam potongan ayat yang saya akan bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Nama Yathrib itu disebut di dalam terjemahan ayat ini, wahai penduduk kota Yathrib,
Di sini bukan tempat kamu, maka baliklah dan berjuanglah di tempat lain. Ini ayatnya saya tak cerita panjang lah, cuma kita nak ambil poin di dalam perkataan Yathrib itu. Maknanya ada di dalam surah Al-Ahzab, juzuk yang ke-17 ayat yang ke-13. Okey, bukti nama Madinah ini dingesahkan, diberi pengesahan oleh ulama yang bernama Imam Ibnu Kathir di dalam kitab beliau dan juga di dalam kitab tafsir At-Tabari. Ada disebut dalam Al-Quran ya Ustaz? Ya, ada disebut. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi disebut lagi di dalam kitab Al-Madinah Al-Munawwarah fi Tarikh ini bahawa nama Yathrib ini adalah salah satu huraian di dalam kitab ini mengatakan Yathrib ini ketika mana salah satu peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Dikaitkan dengan peristiwa Nabi Nuh. Ketika mana Nabi Nuh terdampar bersama dengan pengikut-pengikutnya di dalam kapal. Ada setengah riwayat kata di bumi Turki dan sebagainya, itu wallahu alam. Kita nak ceritakan kisah awal ketika mana macam mana pengikut Nabi Nuh boleh sampai ke kota Yathrib ini. Jadi disebutkan bahawa pengikut Nabi Nuh apabila setelah terdampar bahtera Nabi Nuh di satu tempat, dan pengikut-pengikutnya ni dia bermukim duduk di satu tempat itu, tidak dijelaskan nama di dalam kitab ini, tetapi ada salah seorang daripada pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yathrib bin Qaniyah bin Makhlil. Ini disebut dengan nama Yathrib itu ketika mana Yathrib ini sampai ke kota satu tempat terpencil. Ketika mana dia bermukim, dia duduk di situ bersempena dengan tempat yang dihijrah di situ, nama ini dipanggil dengan bersempena dengan nama Yathrib ini, iaitu nama salah seorang pengikut Nabi Nuh alaihissalam, iaitu Yathrib bin Qaniyah. Jadi mengikut ceritanya, ketika mana selepas beberapa tahun Yathrib bin Qaniyah ini duduk di kawasan yang namanya tempat itu bersempena dengan nama beliau, beberapa tahun selepas itu dia berhijrah ataupun berpindah lokasi penempatan bersama dengan pengikut-pengikut Yathrib ini ke satu tempat yang bernama Juhfah di dalam kota bumi Saudi sendiri. Okey, dan beberapa waktu selepas daripada waktu perpindahan pengikut Nabi Nuh yang bernama Yathrib bin Qaniyah ini ke bumi Juhfah, berlakulah salah satu penempatan dinasti yang disebut dengan Amalekid yang berpusat di bumi Mesir. Dan ketika itu adalah banyak peristiwa, termasuklah peristiwa Nabi Musa binasa ataupun hancur. Ketika mana bersempena nama itu, kenapa? Iaitu suasana ketika mana satu keadaan yang ada berlaku di bumi Yathrib ini kerana ada satu wabak yang bernama Humma. Ini dalam riwayat yang kedua. Dari orang yang ketika mana duduk di dalam tu yang kuat antibodinya, yang biasa dengan suasana dan kehidupan di kawasan Yathrib ini, dia mungkin tidak terkesan ataupun kuranglah kesan dia. Maknanya wabak penyakit ni bukan macam kita sekarang ni ada corona dan sebagainya. Bahkan wabak penyakit ni dah ada wujud lama, yang mana disebutkan penyakit ataupun wabak Humma ini boleh menyebabkan kalau orang yang tak kuat antibodi boleh meninggal. Okay. Dan disebutkan lagi bahawa riwayat di dalam kitab Rahiqil Makhtum yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi. Ini salah satu kitab sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, betul. Ketika mana bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menuju ke Syam. Kalau kita sekarang ni bumi Syria lah, dalam lebih kurang macam tu. Ketika mana dia nak pergi berdagang ke bumi Syam, dia singgah untuk menziarahi keluarga sebelah ibu kepada Abdullah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dia nak pergi berziarah, sebelum dia nak pergi ke Syam, dia pergi masuk, dia terkena dengan penyakit yang bernama Humma ini. Lalu nama Yathrib bin Qaniyah ataupun riwayat kedua bersempena dengan nama yang ketika mana nama suasana keadaan Humma ini dia membinasakan orang. Siapa yang tak ada cukup antibodi masuk ke dalam kota Madinah ataupun kota Yathrib itu, dia akan boleh terkesan dengan penyakit itu yang bernama penyakit Humma. Jadi ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara ringkas saya ceritakan, masuk saja di bumi Madinah ketika mana hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan puak Muhajirin. Pada waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menukar nama yang disebutkan dengan nama Madinah. Betul. Dalam riwayat yang lain mengatakan, nama Madinah itu sendiri ada beberapa nama lagi.
yang disebutkan dengan nama Ad-Dar, walladzina tabawwa'ud dara wal iman, di dalam surah Al-Hasyr. Direkam lagi dalam Ada lagi namanya Ad-Dar. Ada namanya At-Taibah yang bermaksud baik. Ada nama Taubah, Betul. yang bermaksud suci ataupun bersih. Dan semua nama-nama ni semua bermaksud dengan baik. Dan ulama-ulama juga menyebutkan barang siapa ataupun sesuatu lokasi yang mana banyak nama pada gerangan yang disebut panggilan itu, maka tempat tu hebat ataupun baik. Dan yang menunjukkan kehebatan kota Madinah itu sendiri, dan dikaitkan dengan nama Madinah Al-Munawwarah itu adalah kota yang bercahaya kerana kesan asbabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah nak tunjukkan betapa hebatnya Madinah ini, bahawa disebutkan tenangnya Madinah, berkatnya bumi Madinah, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana Madinah ini telah dijaga oleh setiap 7 pintu untuk masuk ke kota Madinah ni, ada 2 malaikat. Satu hadis sahih di Bukhari, boleh cari. Dan juga di dalam Madinah ini disebut di dalam kitab Al-Minhaj, syarah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dalam kitab Minhaj menyebutkan pokok kurma. Kalau tuan-tuan puan-puan dalam media Facebook ni tengok belakang, ni gambaran lah. Di bumi Madinah ni punya keberkatan, bumi Madinah ni ada disebutkan dalam kitab Al-Minhaj. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan ada 120 jenis kurma punyalah berkat bumi Madinah ni. Dah tertulis dalam kitab lagi Ustaz. Kalau kita contohlah kat bumi Malaysia ni, durian pun ada berapa jenis durian. Tapi tengokkan nama kurma itu sendiri menunjukkan bahawa berkatnya tanah bumi Madinah itu sendiri, sampaikan ke tahap kurma pun ada 120 jenis kurma. Dan dalam riwayat lain juga disebutkan di dalam kitab Mu'jam Al-Mu'dan, Mu'jam Al-Buldan ini dikarang oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi. Okey, menyebutkan bahawa nama Madinah itu sendiri kalau ikutkan dikira sebanyak 29 nama. Masya-Allah. Banyaklah. Jadi saya ada yang menyenaraikan saya. Dalam kitab Mu'jam Al-Buldan ni dikarang oleh Syekh Yaqut Al-Hamawi, boleh cari. Maknanya kalau nak rujuk boleh cari. Saya tak ceritakan, cuma nak ditunjukkan bahawa nama Madinah ini sangat-sangatlah hebat. Dan asbab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, yang mana Madinah ini telah diberkati buminya seisinya dan orang yang akan datang kepadanya. Wallahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah Ustaz. Ya, kalau kita dengar daripada perkongsian Ustaz, memang saya pun sendiri terperanjat. Ya, kota Madinah ini satu telah dirakam dalam Al-Quran sebanyak kali. Ya, banyak kali direkam dalam Al-Quran, kitab suci kita. Kedua pula, daripada zaman Nabi Nuh lagi dah terkaitlah kota suci Madinah ini. Kan Ustaz ya? Ada pula Ustaz sebut lagi Nabi Muhammad SAW, ayahnya juga terkait juga meninggal di situ. Pula Ustaz yang paling menarik Ustaz sebut pula, pada zaman itu ada wabak penyakit tu. Aduh, kat situ teringatlah kita kembali pula selepas kita dah sampai, ya. Ustaz dah bawa kita ke kota Madinah. Teringat balik kita, ni coronavirus ni yang sedang kita tersebar kat sini. Nak kita kongsikan juga, ya, sebenarnya kalau kita amalkan sunnah Rasulullah SAW, banyak kita boleh elakkan Ustaz, ya. Daripada sakitnya Rasulullah dah ajar kita, daripada bangun tidur, gosok gigi, ya, cuci muka, semua Rasulullah dah ajar mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan sekarang banyak kajian-kajian, kajian-kajian orang putih ada, orang Cina ada, macam-macam ada mengatakan ni yang terbaru Jepun kata tidur sementara tu apa Ustaz? Kaidullah. Tu kan, tidur sementara sebelum zuhur tu pun sangat bagus, dia kata untuk otak semua. Itu semua kajian menunjukkan itu Rasulullah memang contoh terbaik untuk kita. Kita sebagai umat Islam ini, umat Nabi, patutnya lagi kita buat sunnah Rasulullah SAW, amalkan lagi perbuatan Rasulullah SAW ni, macam ni hari ni Rasulullah cakap pakai pakaian yang cantik, ambil daripada yang cantik, wangi-wangi, bersiap, berlotion semua untuk kita pergi bersiap awal untuk sunnah Rasul, untuk solat Jumaat, kan saya? Betul.
Kedua, Rasulullah kata makan makanan yang baik-baik, pilih makanan yang baik, pilih pasangan yang baik. Silap pula lah, jangan cerita pasangan saya. Kita cerita makanan saya. Pilih makanan yang baik. Kedai-kedai yang kita pilih yang baik-baik. Sekarang ni banyak. Tengok, kalau kita tengok kan kat situ, kalau kita amalkan sunnah Rasulullah, kalau kita pilih benda yang baik, insya-Allah kita terhindar penyakit-penyakit tu, Ustaz ya. Semua dah berlaku. Contohnya katakan ni kurma ini sendiri. Tadi kita kata ada virus daripada zaman Nabi lagi. Dalam ni juga orang Jepun mengkaji kata ada banyak khasiatnya, fadilatnya untuk kita amalkan. Salah satunya meninggikan ataupun menguatkan metabolisme kita, kan Ustaz kan? Kat situ juga kita nampak hadis Rasulullah SAW yang kata inilah terhindar daripada sihir, terhindar daripada penyakit, kan Ustaz kan? Tengok orang Jepun kajian-kajian mengatakan dah betul dah. Apa lagi kita ragukan? Kalau kata nak tengok macam kurma hari ni, fadhal Ustaz. Rasakan ini kurma ajwa aliyah daripada Madinah Al-Munawwarah. Ya, yang dibawa khas daripada sana, daripada tabung haji, julung-julung kalinya. Betul tak? Kalau Ustaz nak rasa sementara tu boleh nak tunjukkan kepada ini Ustaz. Kalau nak rasa banyak kita tengok tadi perkongsian awal-awal dia komen tu kata dah terima dan dah buahnya sangat baik. Alhamdulillah Ustaz. Okey, kat situ Ustaz, saya nak lanjut sikit Ustaz ya. Kita kongsi sikit lagi Ustaz. Ustaz boleh tak cerita sedikit Ustaz? Waktu tadi Ustaz dah kongsikan daripada awal namanya Madinah itu sendiri, kota yang kita rindukan ini, 29 nama. Atas kerinduan itu juga ada yang menulisnya, yang mencatatnya, yang termampu kat dia lagaknya Ustaz ya. 29 nama yang dah ada. Kemudian ianya kota Madinah ini terkait pula dengan Nabi Nuh ya Ustaz dia tadi ya. Nabi Nuh lagi. Kemudian pernah terdampar ya Ustaz ya. Pernah terdampar di kota Madinah itu sendiri. Masya Allah. Daripada zaman itu lagi kota ini telah dikaitkan ataupun ada tersentuh ataupun disebutkan dalam Al-Quran, kitab suci kita. Okey, baik Ustaz. Tadi Ustaz ada sebutkan beberapa kitab yang menyebut pohon-pohon kurma ini. Pohon-pohon kurma ini ada 120 ya Ustaz ya. 120 memang dah tertulis daripada kitab lama tu Ustaz ya. Kita kaji. Kitab masya-Allah, kitab itu. Boleh tak Ustaz kongsikan sikit sebab terimbas saya berkaitan dengan pohon kurma ini, ada mengatakan menangis pada zaman Rasulullah SAW kerana berubahnya tempat ataupun khutbah hari Jumaat ni Ustaz ya. Teringat pula kita kisah tu, berubahnya tempat hadis ataupun cerita ataupun mungkin kita anggap benda tu rumus ya. Berkenaan yang ceritanya ada kurma ataupun pohon kurma menangis sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ke cerita tersebut? Okey, saya menjawab ada. Bukan kerana saya mengadakan cerita, tetapi dia ada tertulis di dalam kitab Fathul Bari, yang mana dikarang, yang diambil hadis itu daripada hadis riwayat Bukhari, yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, hadis bernombor 2095. Ini nombor hadis riwayat Bukhari bernombor 2095, yang mengatakan cerita berkaitan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari yang bernama hari Jumaat. Hari tersebut Nabi SAW nak pergi menunaikan ibadah solat Jumaat. Ketika mana Nabi SAW nak naik khutbah, nak baca khutbah tu, sebenarnya Nabi sebelum nak baca khutbah, Nabi dah dengar dah. Bahkan bukan Nabi saja, semua sahabat-sahabat yang datang nak pergi sembahyang Jumaat tu dah dengar. Dengar apa? Bunyi seumpama ada rintihan orang menangis. Dalam riwayat Bukhari mengatakan seumpama bunyi itu bunyi unta yang hamil. Ada setengah riwayat kata unta beranak, Allah alam. Tak tahu gitu Ustaz. Kalau Ustaz tanya saya kambing beranak ke lembu beranak, pernah saya dengar lah Ustaz. Ni kalau unta ni tak ada, kita kat sini tak tahu saya Ustaz. Betul. Minta maaf. Terus Ustaz. Jadi di antara disebutkan bunyi itu dia menggemparkan penduduk di dalam
masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak mendengar khutbah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kuatlah Ustaz yang juga bunyi tu ya Ustaz ya. Masya-Allah. Jadi kalau kita nak nampakkan bunyi itu, wallahu alam lah, kita tak boleh nak kata itu bunyinya macam mana. Betul, itu serah pada Allah. Tetapi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mulakan khutbah, lalu Nabi berhenti. Dia bukan berhenti khutbah, tak ada khutbah, tapi Nabi berhenti tangguh khutbah. Tangguh dulu Ustaz ya. Nabi turun daripada mimbar, lalu Nabi terus pergi ke salah satu sudut di bahagian masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu perbuatan Nabi ini diperhati oleh sahabat. Ketika mana Nabi seakan-akan dia mengusap-usap lalu peluk pokok tu, sehingga bunyi yang menggemparkan jemaah yang hadir ketika mana nak solat Jumaat itu. Pada waktu tu bunyi yang menangis ataupun rintihan seumpama bayi menangis. Ketika itu hilang, surut sikit demi sikit lalu hilang. Jadi hadis ini sahih. Maknanya riwayat ataupun mungkin kita anggap benda tu rumus, benda tu ada. Ini dalam riwayat Bukhari. Masya-Allah. Yang mana cerita ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari. Pengarang dia adalah nama ulama tokoh besar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menceritakan bahawa Nabi di sebalik hadis tersebut, ketika mana sebelum tibanya hari Jumaat, pada waktu ketika mana Nabi didatangi seorang wanita. Wanita penduduk Ansar, iaitu dia memang penduduk kota Madinah itu sendiri. Dia pelawar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menukar mimbar Nabi yang ketika mana Nabi sentiasa baca khutbah itu dengan mimbar yang baru. Oleh kerana asbab anak dia tukang kayu, dan mungkin anaknya boleh tukar mimbar yang baru. Mungkin mimbar yang pernah Nabi guna lama dan mungkin agak usah untuk ditukar kepada mimbar yang baru. Lalu dengan asbab peristiwa itulah yang mana mimbar itu diganti, yang mana pelepah tamar yang disebutkan sebagai tempat Nabi sandar dan sebagainya, tempat itu diubah dengan mimbar yang baru dengan pelepah ataupun pohon kurma itu sekali. Tempat Nabi bersandar, diriwayatkan tempat pohon itu diletakkan di belakang yang mana tempat Nabi bersandar, diubah lalu diletakkan di bahagian salah satu sudut di bahagian masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebut di dalam kitab yang mana menyebutkan bahawa Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Boleh buka popular tu mengatakan bahawa Imam An-Nawawi merujukkan kepada yang mana pohon itu menangisi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa tak dengar lagi, kenapa tak bersebelahan dengan pohon kurma itu lagi. Jadi oleh kerana itu asbabnya Nabi jauh daripada dia setiap hari Jumaat ini memungkinkan dia sedih dengan zikir ataupun pesanan nasihat Nabi senantiasa disebut ketika mana khutbah tidak didengari lagi bersebelahan. Ini yang disebutkan salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahawa salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diberi pengesahan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa salah satu mukjizat yang tidak ada pada nabi-nabi lain sama ada Nabi Isa dan sebagainya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mendengar pohon kurma merintih. Itu yang kita boleh menunjukkan bahawa dalil ataupun cerita pohon kurma menangis asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri ada. Wallahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah. Aduh ya Allah, rindunya. Kalau Ustaz, kalau lepas saya dengar kesahihan ini Ustaz, rasanya Ustaz, rasa nak menitik mata kita ya, mengingatkan, rindukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita semua ni tergolong dalam golongan yang umat rindu ya. Rasulullah rindukan kita yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di padang mahsyar yang tak ada siapa lagi walaupun nabi lain tak ada yang boleh bantu selainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita, kekasih Allah, satu-satunya nabi yang boleh memberi syafaat. Dan kita juga tergolong dalam umat-umat yang dapat minum telaga Kausar nanti di mahsyar nanti ya Allah, iaitu tak ada naungan lain ya, tiada naungan lain yang boleh membantu kita ya Ustaz ya. Masya-Allah Ustaz, kalau Ustaz kongsikan bercerita macam tu Ustaz, saya rasa sanggup saya jadi batang kurma je pohon kurma Ustaz, sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat
peluk kita. Kan? Ini kan kita rindu tengok, kalau ni kan pagar tu pun tak boleh usik Ustaz ya. Kalau kita sampai di Madinah, sampai lalu saja pun kita rasa dah menitik air mata ni, rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa kan semua yang menonton sekarang pun merasai sama kan Ustaz ya. Kita pasti merindui ya. Rasulullah banyak bercerita, mengingatkan kita. Dah 1400 tahun dah Rasulullah meninggalkan kita. Banyak kisah-kisah yang Rasulullah bagikan gambaran. Saya pun ada baru je baca ni, ada ustaz kongsikan kat saya. Kita ambil sirah Rasulullah itu, kita bawa pada zaman sekarang ini, dan macam mana kita nak menjaganya, dan kita ikutnya hadis-hadis Rasulullah tu, macam mana kita nak amalkan supayanya terjaga kita sehingga insya-Allah akhir hayat kita nanti insya-Allah. Okey, dan juga bila di akhir nanti ya, di padang mahsyar kita berseorangan, kita Rasulullah kenal kita ya ustaz ya. Bila pada hari Jumaat ni teringat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Jumaat ni banyak amalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi tadi jangan lupa hari ni mana yang tak berpuasa, berpagi-pagianlah dengan kurma kan Ustaz ya. Berpagi-pagianlah dengan kurma, dengan apa juga kurma sekalipun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut kurma ajwa. Betul Ustaz kan? Kurma ajwa. Itu kurma ajwa yang terbaik. Kalau diikutkan kajian sekarang, banyak kurma dah. Ada 1400 lebih saya dengar ada kata pun lebih, ada jenis 1400 lebih kurma ini di dunia ni sekarang, di seluruh negara lah, di seluruh dunia ni Ustaz. Dan sekarang ni mereka mengatakan kurma ajwa yang Rasulullah kata ini terbaik ni memang antara kurma yang terbaik. Sebabnya rasanya lembut, seratnya lebih baik. Serat ni bagus untuk jantung, darah tinggi. Manis je tidak berapa manis. Kemudian saiznya pun baik untuk kita amalkan. Betul. Masya Allah Ustaz. Kalau ceritakan tu, kalau kata mana-mana yang berminat untuk memiliki ataupun nak ni, ramai dah yang beli. Kalau katakan tengok komen-komen ni daripada atas saya nampak dah sampai dah pun kita hantar sehingga ke rumah. Layak cara ni macam mana? Caranya layari www.shopping.tts.com.ny. Boleh tengok kat bawah ni. Ya, bawah ni ada tulis www.shopping.tts.com.my. Bagi yang tak boleh layari internet tu macam mana pula? Makcik-makcik, pakcik-pakcik ya, anak-anak kalau berminat boleh rasakan ni macam mana dengan buat tempahan, dengan hubungi kita 019, angkat telefon 019 289 7624. Saya ulang ya, 019 289 7624. Dapatkan sekarang. Amalkan sunnah Rasulullah SAW. Amalkan makanan-makanan sunnah ini, memberi jaminan pada kita insya-Allah, dan boleh menjaga kita. Jangan kita ragui lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW ni. Memang contoh yang terbaik untuk kita amalkan Ustaz ya. Masya Allah. Okey, untuk tambahan lebih daripada yang baki atau yang banyak, boleh hubungi pada nombor tadi 019-289-7624. Yang terbaru juga ya, boleh membuat tempahan untuk korporat. Yang itu harga special. Hubungi kita nombor yang sama. Bagi yang biasa-biasa boleh dalam segmen ini boleh dapatkan harga special. Berapa? Untuk kurma ajwa RM48 saja termasuk kos penghantaran. Ni tabung haji hadiah. Hadiah ya. Kurma Safawi dengan harga RM35 sahaja. Kedua-dua harga ini termasuk postage bagi semenanjung Malaysia. Untuk di Sabah dan Sarawak kena tambah sedikit lah, sebab RM8 kalau tak silap saya ya, daripada producer tadi mengatakan RM8 tambahan untuk kita dapatkan penghantaran ke sana, sebab kat sana ada insurans. Dimaklumkan ya, untuk sampai insya-Allah. Harap semua banyak yang ni ya. Okey Ustaz, ada soalan Ustaz ya? Ada beberapa soalan. Jap ya Ustaz. Berkaitan saya. Beratnya sekotak ni ya. Berat sekotak ni 500 gram. Setengah kilo lah. Setengah kilo.
Masya Allah. Termasuk postage ni, rasanya sangat lembut, sangat premium. Sama rasa. Okey Ustaz, ada soalan berkaitan dengan Ustaz ya, daripada Encik Muhammad Razali Zakaria. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa soalannya, apa amalan yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Boleh Ustaz kongsi sikit Ustaz? Sebelum kita lanjut Ustaz. Okey, terima kasih kepada yang bertanya, yang memberi soalan InsyaAllah. Haji Muhammad Razali Zakaria. Okey, soalan yang cantik Okey, berkesinambungan hari Jumaat yang mulia yang disebutkan juga di antara amalan yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa-apa amalan kebaikan. Apa-apa amalan kebaikan yang mana kalau kita pada pandangan mata kasar itu benda yang baik, maknanya memang confirm Nabi akan buat dulu. Nabi sendiri dia tak pernah menunda-nunda kebaikan. Masya Allah. Pada kebanyakan ulama menyarankan kita, menganjurkan kepada kita semua bahawa ketahuilah ketika mana kalaulah kita seorang hamba Allah yang mana suka menunda-nundakan kebaikan ataupun kita suka menunda-nunda benda kebajikan, maka takutilah bahawa ditakuti kalau benda baik yang akan datang kepada kita akan lambat juga. Seumpama kita menunda-nunda kebaikan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan asbab kehebatan dia, dengan apa kebaikan yang dia buat, yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ini, seumpama yang telah kita dengar sentiasa salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi suka memakai wangi-wangian. Betul. Nabi dia tak pernah busuk. Masya Allah. Bahasa kampungnya senang kata busuklah. Nabi tak pernah bau busuk, sehingga kan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di dalam surah At-Tahrim, di dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, kita dulu tu menyebutkan ketika mana Sayyidatina Aisyah ini dia buat ceritalah, dia ada komplot dengan Sayyidatina Hafsah, salah seorang juga isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konon-kononnya mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bau mulut dia macam bau getah manis, getah pokok. Ada getah pokok di makanan Arab ni ada satu nama maghfur atau ghafar, macam itulah. Makanan daripada getah pokok yang manis, yang boleh dimakan, tapi bila kesan orang yang makan tu bau. Konon-kononnya Sayyidatina Aisyah ni dia saja gurau, dia kata, wahai Nabi, wahai kekandaku, kenapa bau mulut kau ni bau macam getah manis ni, getah daripada pokok kayu ni. Jadi pada waktu tersebut Nabi macam terpisau, tersinggung, sebab dia tak suka bau busuk. Diceritakan, saya ambil saja daripada gurau senda lah, daripada kitab Riyadhus Salihin itu sendiri, yang mana Nabi sendiri salah satu perkara yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mungkin itu adalah khususiat yang disebut oleh ulama-ulama hadis, mengatakan bahawa Nabi tubuh badan dia salah satu semua tak pernah bau, sehingga kan air liur dia wangi. Betul. Sehingga kan saya dengar ada keringat Rasulullah. Itu sendiri bila di perang ni, selepas perang kalau silap saya ada wangi dia kata. Ada sahabat yang buat pakai minyak wangi. Betul. Ini di antara salah satu khususiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang kita boleh ikuti. Yang pertama, kebaikan yang Nabi tak pernah tunda. Itu antara perkara yang disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka pada benda baik dan tak pernah tangguh benda yang baik. Dan yang kedua, salah satu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada pada tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wangi-wangian yang mungkin kita bila muda wangi, bila dah masuk peringkat 50, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bertangguh dengan membuat kebaikan ni. Polis relax Ustaz. Semalam baru sambut hari polis kan. Polis relax. Orang semua jadi baik, pergi solat Jumaat awal, mandi semua wangi, tak ada mulut bau bawang pun. Sekarang bukan bawang juga kat Malaysia, petai ada, jering ada, macam-macam ada macam-macam bau. Tu sekarang ni, tu bagus juga Ustaz. Kita solat kena pakai apa nama? Mas. Kena pakai mask.
Kalau pakai emas sendirilah baru. Baru kita tahu hadis Rasulullah tu betul ataupun tak. Macam mana lah. Nak pengsan rasanya kan saya. Sebelum tu, sebab itu Rasulullah kata, sebelum ni kita bersugi. Sebelum solat kita bersugi, ya Ustaz ya. Itu hadis Rasulullah, masya-Allah. Harap menjawab ya. Kita jadi baik, maksudnya cepat-cepat jadi baik, supayanya kerahmatan Rasulullah dan kita mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya. Ingat tu, ada lagi soalan Ustaz? Masya-Allah, hari ni kita banyak lagi pertanyaan. Berminat saya pun sangat-sangat menarik lah hari ni Ustaz, topik yang kita sharekan ini. Okey, baik. Soalannya Ustaz daripada Abu Ammar, masya-Allah, sahabat kita ni, top fan kita Abu Ammar. Okey, assalamualaikum Abu Ammar. Baik ya, harapnya insya-Allah di rumah tu ya. Okey, masya-Allah. Pertanyaannya Ustaz ya. Ustaz, apakah lagi sunnah Nabi SAW yang kita boleh buat pada hari Jumaat, tanda rindunya kita pada baginda Rasulullah SAW? Allah Ustaz, soalan yang ini Ustaz. Rindu Rasulullah dikaitkan dengan hari Jumaat dan sunnahnya Rasulullah. Fadhal Ustaz. Masya-Allah, seronoknya Ustaz. Terima kasih di atas soalan Haji Abu Ammar tadi tu ya. Betul sahabat kita. Berkenaan dengan berkaitan yang disebut yang disunahkan ataupun perkara-perkara yang biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pada hari Jumaat. Banyak hadis lah. Banyak hadis. Tetapi kalau kita nak kupas berkenaan dengan hari Jumaat itu sendiri, banyak juga hadis yang dikategorikan dengan hadis dhaif. Seumpama hadis hari Jumaat, orang kata meninggal hari Jumaat masuk syurga, itu dhaif tu. Okey, banyaklah, tapi saya tak nak ceritakan berkenaan hadis dhaif ni. Kita nak ceritakan di segmen lain nanti kita teruskan. Ramai yang berminat tu tak? Kita nak ceritakan berkenaan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa buat. Yang pertama sekali, salah satunya, Nabi dia akan suka pada bangun pada pagi Jumaat tu, dia akan mandi Jumaat. Mandi sunnah Jumaat tu nampak ni sensitif sikit. Jangan main. Mandi sunat Jumaat. Ya, mandi sunat Jumaat. Okey. Jadi kalau nanti cari. Ustaz boleh kongsikan macam mana Ustaz? Sikit. Itu tak tahu. Nanti di segmen lain ya. Di segmen lain nanti insya-Allah. Jadi kalau mengikutkan salah satunya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan berpagi-pagian dengan mandi Jumaat dulu. Ada sebagai riwayat kata sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi tunai sembahyang, memperbanyakkan iaitu selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kisah dia banyak. Kisah dia banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang menceritakan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lahir lagi. Ketika mana Nabi Adam alaihi salam sebelum turun ke bumi, Nabi Adam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu Nabi Adam sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut di mana. Tetapi ketika mana Nabi Adam ditanya oleh Allah, waktu tu Nabi Adam tengah sujud. Nabi Adam ditanya pada waktu tu, dan sebelum Nabi Adam menjawab, Nabi Adam bangun dan dia melihat ada dua nama yang tertulis di tiang arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nama Allah, dan yang kedua nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas ceritalah, maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan di dalam penduduk langit dan juga dimuliakan di dalam penduduk bumi sendiri. Disebabkan itu ulama-ulama menyarankan bahawa kalau boleh selawat pada hari Jumaat ini lebih banyak daripada baca Quran pun tak apa. Kenapa? Sebab afdalnya keadaan itu, rasa tenangnya walaupun dalam kesibukan itu, walaupun dalam kesibukan kepadatan manusia tu, tapi kita merasai ketenangan tu. Kalau katalah kepadatan yang setengah daripada itu, kita pergilah ke pasar raya, hati ni dah panas dia Ustaz. Ada orang yang tak sabar dia. Tapi di Madinah orang ni macam ni. Bagi mana-mana yang belum merasai umrah tu, bolehlah mencari macam mana nak untuk umrah tu pada masa akan datang. InsyaAllah sama-sama kita doakan saya, semuanya akan lebih baik, dapat kita hidup seperti biasa,
hilanglah pandemik COVID-19 ni nanti, dapat kita tunaikan umrah, haji, ya. Kita ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dah cakap dah tadi, pada hari Jumaat macam ni, berpagian, mandi sunat. Kalau macam ni Ustaz, boleh lagi mandi ke Ustaz? Kalau katakan tadi, kalau dah ada tahu tak boleh lah, sempat nak mandi. Alah, kalau office tak boleh lah. Tapi mana yang kat rumah tu boleh lah Ustaz, ya? Mandi sebelum solat Jumaat tu pergi tu boleh lah mandi Ustaz, ya? Niat ni Ustaz, ya? Okey. Kemudian bersiap, wangi-wangi, Rasulullah suka wangi-wangi, pakai yang berputih, pakai perfume wangi-wangi, gosok gigi, tu semua antara sunat-sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, baik Ustaz, kita pun ada ni banyak juga soalan ni Ustaz, menarik sangat perkongsian Ustaz daripada awal tadi. Bagi mana-mana yang tak dapat dengar lagi tadi, yang dah terlepas, kita bersiaran secara langsung di sini hari ini. InsyaAllah kita akan up kita punya perkongsian hari ini dalam segmen niaga hari ini, buat semang-semang bersama Ustaz. Nanti pada malam nanti insya-Allah, atau like dan share untuk dapatkan perkongsian-perkongsian yang lebih menarik ada lagi insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Kita ada soalan lagi daripada sharer ni. Nampaknya Nur Majidah, ya, Nur Majidah, ya, bertanya kepada Ustaz, waktu bila, soalannya saya, waktu bila sesuai untuk makan kurma ajwa ni Ustaz? Okey, fadhal Ustaz. Terima kasih, soalan juga antara soalan yang menarik, ya. Disebutkan juga waktu bila sesuai untuk makan kurma ajwa. Tak ada soal. Okey, kalau mengikut riwayat Bukhari, tak ada soal Ustaz. Tak ada soal. Okey, dalam riwayat Bukhari Haji, ya, ada menyebutkan, maknanya seumpama hadis yang mafhum hadis yang Haji bacakan tadi, berpagi-pagian, Nabi berpagi-pagian dengan memakan 7 biji kurma ajwa. Okey, dalam istilahnya sebahagian ulama meletakkan kurma ajwa itu ada ajwa aliyah, dan ada kisah-kisah dia lah berkenaan dengan apa yang di sebalik ajwa itu sendiri, yang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang mungkin kita akan cerita ataupun sempat tak sempat lah macam tu. Jadi yang mana tidak dihadkan pada waktu ketika mana memakan kurma ajwa ataupun kurma-kurma yang lain, Haji. Cuma Nabi pernah menyebutkan kalau boleh berpagi-pagian, maknanya seawal pagi kita sarapan dengan kurma, itu adalah lebih baik. Salah satu daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam kita makan nasi lemak lah. Sekarang kadang-kadang ada yang makan pagi, ada kadang nasi lemak makan malam pun ada. Contohlah kan. Betul. Sama juga dengan istilahnya makanan yang disebut dengan salah satunya kurma, yang khususnya juga dengan yang penting setiap hari ambil Ustaz, ya. Yang kalau boleh dapat setiap hari. Kalau tak boleh tak apa, mala yudraku kullu. Yudraku kullu. Kalau kita nak tak mampu nak dapatkan semua, nak buat semua, tinggal semua. Betul. Yang dianjurkan oleh para ulama. Betul. Masya-Allah. Okey, nampak tak kat situ? Ya, berpagi-pagian kita dengan kurma ajwa ini sangat baik untuk diamalkan. Boleh terhindar daripada ni, dan daripada saintifik juga dia sangat bagus untuk kita amalkan. Okey, banyak sangat soalan ya Ustaz, ya. Kita kongsikan lagi Ustaz, ya. Ada beberapa soalan lagi ya Ustaz, daripada Encik Abdul Rahim Ibnu Yusuf. Masya Allah nama Ustaz, Ibnu Rahim Ibnu Yusuf, Abdul Rahim Ibnu Yusuf. Soalannya Ustaz, bolehkah Ustaz kongsikan amalan Nabi untuk persediaan bagi bulan Ramadan ni yang akan datang ni? Berbaki 20 hari saja ni Ustaz. Boleh Ustaz? Fadhal Ustaz. Terima kasih Haji, ya. Okey, berkenaan dengan persediaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan Nabi yang mungkin kita sedia ada tahu ataupun mungkin yang kita terlepas pandang. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berpuasa bukan hanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita tahu itu wajib. Dan ini memang ada dalil dalam Quran. Adapun di dalam bulan Syaban ataupun Rajab tak ada disebut dalam Quran. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada berpuasa di dalam bulan Rajab. Dan ada juga berpuasa bahkan lebih daripada bulan Rajab. Nabi banyak berpuasa juga di dalam bulan Syaban. Maknanya lamalah Nabi puasa itu. Mungkin juga sebulan. Wallahu a'lam. Dan ini ada di dalam hadis. Dan Nabi dia memperbanyakkan amalan-amalan sunat, termasuklah puasa. Yang mana bulan Syaban ini di antara salah satu bulan yang mulia, bahkan
kesinambungan pada bulan yang mulia itu dimulakan lagi dengan perbuatan yang disebut dengan puasa sunat. Dan asbab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunat. Bahkan banyak lagi, dan kita tahulah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia memang semua benda-benda yang nampak benda itu boleh jadi ibadah, yang mana perbuatan tersebut ada perbuatan yang dibuat dan sifat memang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam suka bersedekah dan sebagainya. Antaranya yang diletakkan sebagai salah satu amalan termasuklah puasa, yang mana sebelum untuk persediaan masuk kepada bulan Ramadan, Nabi membiasakan bulan-bulan yang disebut dengan bulan Rajab dan bulan Syaban. Nabi buat persediaan dengan Nabi juga berpuasa untuk meraihkan bulan Ramadan yang akan tiba. Bukan pasang lagu raya. Bulan Syaban, Rajab pasang lagu raya. Allah. Tak sabar nak bulan Syaban dah mula pergi beli pasar geram betul. Jadi ini yang kita nak elakkan daripada berlaku. Inilah yang kita letakkan panduan untuk kita nak ikut apa yang pernah yang dilakukan, amalan yang baik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kita cuba buat. Betul. Masya-Allah. Terima kasih atas perkongsian Ustaz seronoknya saya dengarnya ni, atas kerinduan kita. Sebenarnya Ustaz kan, bila kita banyakkan membaca kan Ustaz kan, banyak membaca apa kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dah teringat, kita sebenarnya kita dah mengamalkan sunnah. Contohnya mencontoh ya, mandi itu sendiri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersugi itu sendiri sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pakai pakaian pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai cantik itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sisir rambut pun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langkah kanan keluar daripada rumah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik kenderaan baca doa, semua kan mulakan baca doa, semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua daripada sampailah buka mata sehinggalah tertutup mata balik semula dah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ni amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menganjurkan kita buat baik. Tadi Ustaz dah kongsikan kita bersegera buat baik ni Ustaz ya. Bersegera buat baik. Bukan bertangguh buat baik kan. Masya Allah, saya pun rasa macam jadi baiklah kita kena buat baik sama-sama ni ya. Dalam musim-musim Covid ni lagi ada soalan Ustaz. Ini ada pada Puan Kecik ke Nur Majidah ni bertanya kan, bagaimana nak jadi pengedar, masih bolehkah? Bukan soalan saya Ustaz. Untuk saya, bagaimana nak menjadi pengedar ni? InsyaAllah boleh. Sekarang ni Tabung Haji Travel memang sebenarnya julung-julung kali bawa ni. Ramai juga yang bertanya pada saya, boleh tak jadi pengedar? Daripada kenalan-kenalan kita, ustaz-ustaz pun tanya, berminat juga. Nak dapatkan macam mana? Nak jadi pengedar boleh ke? Sebabnya okey, adakah dia premium hanya untuk tabung haji sahaja, eksklusif untuk tabung haji sahaja? Tak. Sebenarnya kita kongsi rezeki. Tabung haji kongsi rezeki. Bagi nak mendaftar untuk menjadi pengedar, boleh hubungi kita 019-289-7624. Di situ talian hotline itu juga boleh membantu kita boleh membantu kita untuk macam mana untuk jadi pengedar. InsyaAllah ada sahabat-sahabat kita di sini yang akan membantu tuan-tuan dan puan untuk berkongsi rezeki berkongsi rezeki untuk bersama-sama kita maju insya-Allah. Pada musim Covid ni ada yang cuba mencari tambahan Ustaz ya. Kita tahu ada yang terkesan dalam musim Covid ni, boleh tak ni berkongsi rezeki benda-benda sunnah ini macam mana kan? Hubungi kita 019-289-7624 019-289-7624 insya-Allah. Tabung Haji Travel kualiti yang tadi tandingan sama juga dengan barangan-barangan kita ni, insya-Allah kita bawakan khas yang terbaik. Ada orang tanya juga, ni kurma ajwa aliyah ke? Kurma ajwa aliyah ni tuan-tuan dan puan-puan, yang mana disebut daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tadi ustaz sebutkan. Kalau tadi ada juga tanya, ustaz kata anjurkan kita 7 biji sehari. Ini 500 gram saja tuan-tuan ya. Ini 500 gram saja. Kalau 7 biji sehari, saya rasa 2 minggu habis dah.
Itu seorang. Kalau 2 orang, 3 orang, 5 orang, 6 orang sama dengan anak-anak kita jamukan, ya, sebab benda baik kita kongsikan. Jangan bertangguh-tangguh buat baik, jangan tangguh-tangguh ustaz kata. Kita amalkan insya-Allah. Ya, ini kita kadang-kadang kita nak amalkan. Sekarang ni orang kata kena elak Covid ni ustaz. Ya. Nak elak Covid ni banyak minum lemon. Ya, betul. Banyak minum lemon orang kata. Yang ini saya kata memang dah disebut meningkatkan metabolisme kita. Ya, imunisasi kita. Metabolisme ni menguatkan imunisasi kita lah. Dan juga bila kita amalkan, dia juga menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan makanan yang baik kita amalkan insya-Allah. Selagi ada permintaan, tabung haji akan bawa. Kan khas untuk peminat-peminat dan pengikut-pengikut tabung haji travel. InsyaAllah tabung haji travel kualiti yang tiada tandingan ini insyaAllah akan membawa yang terbaik untuk semua pengikut-pengikut kita insyaAllah. Baik Ustaz, ada beberapa soalan Ustaz ya. Lagi mungkin berkaitan dengan saya ni daripada sharer. Terima kasih untuk sharing Encik Taufik Muhammad tanyakan penghantaran percumakah? Ya, betul. Masya Allah, percuma dengan harga kurma ajwa RM48 dan kurma safawi RM35 untuk Semenanjung Malaysia. Seluruh Semenanjung untuk Sabah Sarawak tambah RM8 ke RM10 lah. Teringat saya tadi produser ada sebutkan kena tambah sikit kerana nak hantar terbang laut Ustaz. Mengantasi laut insya-Allah Ustaz. Nanti saya kongsikan Ustaz. Saya sediakan Ustaz satu kotak lah Ustaz insya-Allah ya. Rasa Ustaz masya-Allah ni makanan-makanan hadis ni insya-Allah. Okey, rasanya boleh menjawab dah. Lepas tu ada tanya tadi saya nampak berapa lama ketahanannya. Ya, berapa lama ketahanannya satu pack ini? Boleh daripada Encik Syairul Amri Hussein. Ini masya-Allah, apa khabar ini kita punya top fan ni nampaknya. Dia tanya boleh simpan lama ke kurma ini? Ada expired date tak? Masya-Allah. Okey, saya kongsikan. Simpan dalam peti ais. Ya, simpan dalam peti sejuk. Kalau tak kerti peti ais tu peti sejuk, ada orang panggil peti sejuk, ada orang panggil peti ais. Kan? Ada nanti kita akan ada logat-logat tu, mungkin kita boleh cover semua tu lah. Nanti kan kelainan saya daripada tabung haji travel, segmen yang dekat dengan pelanggan tu, kita ada segmen ikut logat. Ustaz, betul. Kalau Ustaz ni boleh nak logat Arab pun boleh Ustaz. Kita tackle yang ni insya-Allah Ustaz. Okey, boleh simpan lama, tapi masalahnya saya risau kalau ni dah makan 7 hari tak sempat nak simpan lama. Kalau nak beli lebih-lebih boleh cerita lama ke tak lama, takutnya tak lama nak simpan tu. Ngap habis Ustaz kan. Kalau kita dah ikut sunnah Rasulullah, hari ni 7 hari dah makan belum? Dah ambil belum? Bagi yang belum ambil tu makan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz dah cakap tadi ni kita ni bukan tak boleh nak meriah-meriah sangat. Minta maaf ya Ustaz, saya ni dalam segmen bertanyalah Ustaz ya. Bukan segmen sembang-sembang ni. Masya-Allah, minta maaf. Kena rendahkan suara sikit dan minta maaf Ustaz ya. Kita kena muliakan Ustaz. Itu pun hadis, itu pun amalan Rasulullah ya. Amalan Rasulullah kita menjamu kita punya tetamu, kita raikan tetamu, itu pun sunnah Rasulullah. Kalau kita tahu ilmu sikit-sikit tu, dapatlah kita ilmu sikit Ustaz kan. Dapatlah kita buat amalan sunnah ni. Okey, baik Ustaz. Ada sikit Ustaz nak tanya Ustaz ya. Tadi ada mengaitkan pasal kurma ajwa ni Ustaz. Okey, dah habis dah ni, kita balik Ustaz. Teringat saya Ustaz, bila sebut kurma ajwa ini, ada saya terbaca Ustaz. Boleh tak Ustaz betulkan saya kalau silap lah Ustaz ya. Kurma ajwa ini adakah ia datangnya daripada syurga, ataupun ia ni sebaik syurga ke, ataupun makanannya sebaik daripada syurga, yang berada makanan di syurga ke, atau macam mana Ustaz? Minta betulkan kalau salah saya Ustaz ya. Kongsikan dengan kita punya pendengar-pendengar sekali. Dengarkan daripada Ustaz. Fadhal Ustaz. Terima kasih Haji Syah. Okey, berkenaan dengan ada riwayat ataupun kisah-kisah yang mengatakan kurma ajwa ini berasal dari syurga. Jadi ada riwayat di dalam hadis riwayat Bukhari riwayat Abu Daud ataupun Ibnu Majah tak silap saya, mengatakan bahawa al-ajwatu minal jannah.
fa innama hiya shifaa'un minasum ataupun minasam. Yang mana disebutkan dalam hadis ini, hadis sahih ya, Haji Syahad, mengatakan kurma ajwa ini daripada syurga. Dan juga sesungguhnya yang disebutkan dengan kurma ajwa ini adalah penawar bagi segala racun yang disebut dalam riwayat hadis tersebut. Tapi ada sedikit kisah saya minta tambah sikit ya. Fadhal. Ada lagi. Ramai nak mendengar dengan hadis itu yang mana Nabi SAW satu kisah ketika mana Nabi sedang berpuasa, tidak disebutkan puasa apa. Yang mana ketika itu Nabi SAW puasa tak ada makanan pula, Haji. Nabi puasa tak ada makanan pula. Waktu tu buka ya. Masya-Allah. Waktu nak buka dah nak hampir buka pun tak ada makanan. Malaikat Jibril kesian pada Nabi SAW. Ini pesuruh Allah, tapi makanan tak ada, nak buka puasa macam mana ni? Jadi oleh kerana kesiannya Malaikat Jibril alaihissalam pada Nabi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala ini, lalu Malaikat Jibril mohon pada Allah, berilah sedikit makanan untuk Nabi SAW kekasih Allah ni, nak buka puasa walaupun sedikit. Lalu Allah makbulkan doa Malaikat Jibril ini. Lalu Allah bagi kurma ajwa itu kepada Malaikat Jibril perantara dan diberikan kepada baginda Nabi SAW untuk berbuka. Dan sebahagian riwayat ulama mengatakan Nabi SAW selepas berbuka dengan kurma ajwa tersebut, ada setengah riwayat kata Nabi tanam terus, ada setengah riwayat kata Nabi rendam dekat air, lalu Nabi letak di satu sudut di kawasan berhampiran dengan Masjid Quba di bumi Madinah itu sendiri. Jadi disitulah berlakunya kisah yang ada disebutkan seperti mana hadis yang telah saya bacakan tadi, yang mana kurma ajwa yang ditanam oleh baginda Nabi SAW itu adalah daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kebun kurma terhasil daripada kurma yang ditanam oleh tangan baginda Nabi SAW itu sendiri di tempat berhampiran Masjid Quba. Dan cerita ini adalah sahih daripada hadis sahih. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Okey, dengar tu penonton-penonton semua, masya-Allah, sahih. Sahih. Sahih itu apa? Sahih itu betul. Orang duduk tanya-tanya, apa dah hadis ni sahih ke tak sahih ke sahih? Susah sangat, berat sangat. Kata orang mudah kata, betul ke kisah tu Ustaz? Betul ke hadis tu Ustaz? Betul ke apa orang sampai? Betul jawapannya. Masya-Allah. Kita ni kurang ilmu ni, kita kena tanya pada Fadil Ustaz ni, kita kena banyak rujuk supaya ilmu kita ni yang tak seberapa ni betul ke tak. Kadang-kadang dalam ilmu ni, dalam ilmu ni sekali lagi, tambah lagi pula, kita tak tahu kesahihannya betul ataupun tak. Dia datangnya pada Rasulullah SAW. Lagi sekarang ni kitab-kitab yang terkini ada banyak, Ustaz. Sekarang ni, dulu ustaz-ustaz kita ni mengkaji kitab-kitab tu, penulisan tu betul ataupun tak. Mereka membezakan hadis ini betul ataupun tak, sahih ataupun tak, daif ke tu maksudnya kuat ataupun tak. Macam tu kita pun, macam tu, baru kita tahu, baru kita ikut, baru kita tengok. Dengar, jangan ikut sangat ni ustaz Google ni kan. Ustaz Google ni tak tahu sahih ataupun tak. Kita belajar daripada ustaz. Belajar daripada ustaz, baru kita tahu macam mana betul atau sahih ataupun tak. Yang dikongsikan ustaz tu ni, insya-Allah. Okey, baik. Kita ustaz kongsikan tu, masya-Allah, sangat-sangat seronok kita dengar hari ni. Okey, baik ustaz. Sedikit soalan terakhir lah ustaz ya. Sedikit soalan terakhir ni ustaz, daripada saya. Sebab ni kesempatan saya yang saya ambil ni ke ustaz. Nak tanya sikit ustaz. Tadi ustaz ada sebutkan pasal Masjid Quba tu ustaz. Teringat pula saya waktu umrah ustaz ya. Waktu kita tunaikan umrah ya. Waktu kita tunaikan umrah, kalau bersama dengan Tabung Haji Travel akan bawa khas di Masjid Quba tu. Apa kaitan, apa sejarah dia, sangat seronok. Nanti kita kongsikan kat situ. Tapi insya-Allah kita akan share di segmen. Tapi hari ni saya nak ambil kesempatan, minta maaf ya. Saya nak tanya saya punya dulu minta maaf. Saya nak tanya ustaz sikit ustaz ya. Saya ada berapa, kita pun tak adalah banyak ilmu sangat ustaz, tapi ada ramai yang jemaah yang bertanya ya ustaz ya. Tanyanya ustaz, adakah buat tempahan khas pada kita secara ni, secara khas, dia kata kita panggil FIT,
penerbangan FIT tu Ustaz. Dia tanya kita, Haji, boleh tak saya nak buat umrah tapi saya tak pergi ke Madinah? Wajib ke kita pergi ke Madinah ni Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, kesempatan ini berapa mungkin tak panjang masa kita yang ada, mungkin dalam 2-3 minit lagi Ustaz saya bagi Ustaz. Kesimpulan, kemudian Ustaz boleh simpulkan daripada awal sejarah sehinggalah akhir, sehinggalah musim zaman sekarang ni Ustaz, bolehkah kita bermohon meninggal di Madinah Al-Munawwarah Ustaz? Soalan saya dua tadi, iaitu satu saya nak tanya Ustaz, bolehkah kita dalam umrah haji ke ataupun berziarah kepada Rasulullah pada zaman ini, boleh tak kita tak pergi ke Madinah, ataupun rukun ke kita pergi Madinah tu, atau wajib ke kita pergi ke Madinah tu? Keduanya Ustaz, boleh tak Ustaz kongsikan pada saya dan penonton-penonton semua boleh dengar juga ya? Boleh tak kita mohon meninggal dia? Sebab bila Ustaz share macam tu, banyak cerita, banyaknya saya pun nak juga, kalau Batam Kurma pun dapat di-share macam tu, saya pun nak jugalah. Rasanya kalau boleh lah Ustaz, boleh Ustaz kongsikan saya Ustaz. Okay. Kita disemadikan bersama dengan orang yang mulia, yang paling mulia di dunia ni Ustaz. Fadhal Ustaz. Okay. Terima kasih Haji Syah. Mudah-mudahan ini soalan terakhir lah insyaAllah. Ya. Jadi saya tertarik kepada, mungkin saya akan ambil yang soalan yang terakhir lah, yang kedua tu dulu, baru saya jawab soalan yang pertama. Boleh. Jadi soalan yang kedua berkenaan dengan biasanya jemaah haji ataupun umrah yang mana datang ke bumi Madinah. Kadang-kadang ada desas-desus mengatakan sipolan bin sipolan ataupun individu yang memohon nak minta mati kat bumi Mekah ataupun bumi Madinah. Khususnya kita cerita ni kat bumi Madinah. Jadi disebutkan bahawa kita dianjurkan di dalam kitab dan juga di dalam sebutan anjuran para ulama, termasuk jugalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu sendiri menganjurkan kita untuk meninggal di bumi Madinah kalau mampu. Kalau mampu Ji. Kalau tak mampu jangan. Jadi disebutkan salah satu riwayat Bukhari, ketika mana dirakamkan di dalam riwayat Bukhari, salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan bahawa kita boleh minta doa mati di bumi Madinah, tapi tak boleh minta segera ketika mana kita duduk Madinah, kita minta mati terus, tak boleh. Disebutkan dalam riwayat Bukhari mengatakan Sayyidina Umar pernah meminta doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Masya-Allah. Waj'al mauti fi madinati rasulika sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar memohon pada Allah ketika mana Sayyidina Umar duduk di bumi Madinah tu. Sayyidina Umar meminta, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah, rezekikanlah aku mati syahid di jalan Kau wahai Allah, dan jadikanlah mati aku di bumi Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati segera ya. Maknanya bukan mati segera kita minta doa, bukan mati ya Allah Tuhanku matilah aku sekarang ini, tak boleh. Tetapi kita memohon dengan kemuliaan ni, aku mohon kalau boleh aku nak mati di sini. Ini yang disebut oleh para ulama. Ini yang disebutkan bahawa dalil itu menunjukkan anjuran kita boleh memohon doa untuk mati di tempat yang baik. Ini umum hadis itu. Okey, anjuran ulama memohon, iaitu kita boleh memohon untuk kita mati di tempat yang baik. Tetapi tak boleh kita minta mati di bumi Madinah segera, tak boleh. Jadi itu yang salah lah kalau ada jemaah kita yang mungkin duduk di Madinah atau Mekah minta mati terus, tak boleh. Jadi soalan yang kedua mungkin saya dah terjawab. Soalan yang pertama, ketika mana kita ke Mekah ataupun mengerjakan haji ataupun umrah, adakah wajib kita ke Madinah? Tidak wajib dan bukan masuk rukun haji umrah pun. Boleh. Tetapi ini di antara salah satu sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbabnya Nabi itu kita duduk di Madinah dan kita dianjurkan ke Madinah. Dan itu tidak termasuk di dalam rukun ataupun wajib haji ataupun umrah, tidak. Ulama-ulama mengatakan sekiranya kita pergi ke Mekah mengerjakan haji ataupun umrah, tidak rasa nak pergi ke Madinah, ketahuilah bahawa ditakuti pada waktu itu Nabi tak nak jumpa kita, na'udzubillah. Ini kata ulama. Kita nak biar jangan sampai ke tahap kita pada kata-kata ulama tersebut. Sebab itu asalnya kita pergi ke mana-mana pun mubah. Al-aslu fil asya' al-ibahah, dalam qawaid fiqhiyah mengatakan setiap perkara yang dibuat itu semuanya mubah, termasuk ziarah
Madinah ataupun bumi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila tempat tersebut ada kebaikan, jadi hukumnya terus bertukar jadi sunat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah Ustaz ya. Nampaknya kita pun dah kongsi banyak dah Ustaz. Saya pun rasa bila dah ada kongsi macam ni, rasa hati ni sampai dah sana Ustaz. Ustaz bawa kita orang ni, mungkin samalah penonton saya rasakan sampai dah dari sana Ustaz. Terbayang kita kota Madinah ya, terbayang kita Raudah, terbayang kita Masjid Quba, masya-Allah Ustaz. Dan sedar tak sedar Ustaz, kebenarannya kita dah bersiaran hampir 1 jam dah Ustaz ya. 1 jam 15 minit. Tapi masya-Allah. Ya Allah, saya pun tanpa seronok Ustaz. Terima kasih atas perkongsian Ustaz. Masya-Allah. Kalau yang baru saja mendengar, baru saja bersama dengan kita, nanti kita akan up balik semula. Apa yang saya cakap tadi sangat seronok. Yang saya boleh kongsikan penutupnya, ingat Madinah ini Ustaz kongsikan pada kita telah tercatat pada Al-Quran. Nama-namanya 29. Pernah ada yang letak nama yang menyenaraikan sehingga 29. Ada juga ianya terkait dengan apa kan? Bumi Yathrib. Bumi Yathrib dan apa nama tu pelayaran Nabi Nuh Ustaz ya. Masya-Allah. Nanti dengarkan. Okey Ustaz, cukup setakat ini pada hari Jumaat. Amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina anta maulana Muhammad. Ya Allah, ya Allah, rindu kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada kita. Dan terima kasih kepada Ustaz Afadil Ustaz Aiman Haji berkongsi ilmu yang banyak pada kita. Dan jangan lupa like dan share pada segmen kita, dan jumpa lagi di segmen yang akan datang. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.